Masalah tingkah laku seksual pelajar boleh berlaku akibat daripada tahap pengetahuan yang melampau dalam diri pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana perkembangan identiti remaja berkembang pesat dalam lingkungan umur 12 hingga 20 tahun. Pada peringkat umur segini, konflik dalam diri khususnya remaja ini akan giat berlaku di mana mereka akan mengalami situasi seperti perasaan ingin tahu dan perasaan ingin mencuba sesuatu yang baru yang mungkin bagi mereka belum menjadi kebiasaan kepada mereka. Dan hal ini mungkin berlaku disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor perkembangan media masa, faktor persekitaran ataupun faktor dalaman. Maka muncullah situasi di mana pelajar akan mula melakukan tingkah laku seksual seperti tingkah laku seks bebas, seks sebelum berkahwin, seks song-song ataupun amalan seksual yang lain. Dan oleh kerana itu, remaja bertanggungjawab untuk mendapatkan maklumat dan pengetahuan yang lengkap mengenai kesihatan seksual dan reproduktif mereka agar ia dapat membatasi pengetahuan tingkah laku seksual yang mungkin memberi kesan kepada kesihatan ataupun moral diri mereka. Dalam kajian ini, kami telah menyatakan 3 objektif. Yang pertama, membincangkan faktor berlakunya masalah tingkah laku seksual dalam kalangan pelajar. Yang kedua, mengenal pasti kesan tingkah laku seksual dalam kalangan pelajar. Dan yang terakhir adalah membincangkan tentang langkah dan cadangan yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah tingkah laku seksual dalam kalangan pelajar. Antara metodologi kajian yang digunakan dalam kajian yang dilaksanakan ialah reka bentuk kajian dalam bentuk kualitatif melalui teknik temu bual yang telah dijalankan di atas talian melalui aplikasi Google Meet bagi mendapatkan maklumat dan justifikasi tentang keadaan isu serta memperoleh data untuk menyiapkan kajian ini. Selain itu, responden berkajian ini adalah Puan Mahfuzah binti Mahmud yang berusia 45 tahun yang merupakan guru di Kolej Tingkatan 6 Sultan Salahuddin di Al-Ustar, Kedah. Beliau mempunyai pengalaman selama 12 tahun sebagai guru kaunseling serta 22 tahun dalam bidang kaunseling dan beliau juga merupakan ikon inspirasi guru kaunseling. Sumber dapatan lain. Penggunaan teknologi untuk pencarian maklumat melalui jaringan internet dalam menjayakan kajian ini sangat memberi manfaat kepada kumpulan ini. Pengkaji memperoleh pengetahuan yang lebih meluas mengenai tajuk pengkaji. Kajian-kajian lepas berkaitan tajuk penyelidik yang diperoleh di internet seperti jurnal online telah memberi tambahan maklumat bagi mengukuhkan penulisan kajian dengan tepat. Justru, pengkaji dapat lebih mendalami tentang masalah yang dihadapi serta memahami kehendak dan keperluan pengkaji dalam menjalankan kajian ini. Proses kajian. Bagi mendapatkan keputusan dan cadangan yang baik dalam perbincangan tersebut, soalan berkaitan tajuk kajian telah dirangka terlebih dahulu. Responden hanya dimaklumkan secara ringkas berkaitan tajuk yang ingin disoal pada hari kejadian. Dengan erti kata lain, responden akan menjawab soalan secara spontan berdasarkan soalan yang diberikan semasa sesi temu bual berlangsung. Melalui kaedah temu bual ini, satu gambaran yang lebih menyeluruh tentang masalah tingkah laku seksual yang berlaku dalam kalangan pelajar sekolah boleh terwujud oleh pelbagai faktor dan ia akan memberi kesan negatif yang berlanjutan. Namun, melalui interaksi di alam maya bersama responden juga, penyelidik mendapati terdapat pelbagai langkah yang boleh diambil untuk membendung isu ini dari terus merebak. Akhir sekali, penyelidik telah memberikan sepenuh perhatian semasa menganalisis data dan mempersembahkan maklumat dalam penulisan laporan lengkap. Saya teruskan dengan kutipan data dan kajian masa lampau bagi isu ini. Dan hasil daripada kajian tersebut merekodkan bahawa responden dapat memberikan maksud hubungan seks tetapi tidak dapat memberikan maksud berkenaan seks dengan lebih mendalam. Hal ini kerana isu dan info seksual ini kurang diberi penekanan. Selain itu, responden juga mengakui bahawa istilah seksual merupakan suatu istilah yang biasa mereka dengari dan mereka sedia maklum berkenaan seksualiti ini dan mengetahui kesan-kesannya dalam kehidupan seharian dan masa yang akan datang. Seterusnya, responden biasanya mengetahui isu-isu berkaitan seksualiti ini daripada media sosial, televisyen dan melalui kawan-kawan sahaja. Majoriti daripada responden berpendapat bahawa remaja sekolah mudah terpengaruh untuk terlibat dengan gejala seks yang bebas ini. Oleh yang demikian, pihak kementerian seharusnya mempertimbangkan dan mengambil ikhtiar dan usaha untuk memperluaskan lagi kempen kesedaran berkenaan pendidikan seks dalam kalangan pelajar sekolah dengan mengadakan program-program kesedaran seks secara berperingkat di sekolah-sekolah. Bagi teori-teori berkaitan masalah tingkah laku seksual, antaranya ialah teori hierarki keperluan Maslow. Maslow ada menyentuh tentang esteem diri yang merujuk kepada perasaan yang ingin dihormati, disanjung dan dipuji terutama dalam kalangan pelajar sekolah menengah di mana mereka berada dalam fasa pencarian identiti. Oleh itu, golongan pelajar dilihat sebagai satu kelompok individu yang perlu diberi perhatian lebih dalam pembentukan esteem diri dalam diri mereka agar tidak terpesong ke arah yang negatif terutamanya berkaitan dengan pendidikan seksual. Seterusnya, teori perzaliman klasik dan teori perzaliman operan. Tingkah laku melalui perzaliman klasik akan diperteguh oleh kejadian-kejadian sebelumnya manakala melalui perzaliman operan berlaku selepasnya.
Pendugaan ini diperolehi daripada persekitaran sosial pelajar iaitu rakan sebaya, media massa, penggunaan alat atau bahan elektronik dan sebagainya. Oleh itu, menerusi pendedahan yang tidak terkawal ini, pelajar akan berimajinasi sendiri dan membangkitkan rasa ingin mencuba impak daripada pendedahan bahan-bahan lucah dan erotik. Teori yang ketiga ialah teori ekologi Bronfenbrenner yang menekankan proses pertumbuhan dan perkembangan individu dalam persekitaran yang mementingkan interaksi. Mikrosistem adalah aspek yang terdekat dengan golongan pelajar kerana mereka lebih banyak meluangkan masa bersama ahli keluarga dan rakan-rakan. Masalah tingkah laku seksual ini akan memberi impak yang kuat apabila golongan pelajar ini bergaul dengan rakan yang salah ataupun datang dari keluarga yang bermasalah sehingga menyebabkan tekanan dan menimbulkan rasa ingin mencuba melakukan perkara yang negatif seperti terlibat dalam tingkah laku seksual. Masalah isu seksual dalam kalangan pelajar ini pastinya mempunyai faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya isu ini. Faktor utama yang menyebabkan berlakunya masalah seksual ini dalam kalangan pelajar ialah sifat ingin tahu yang tinggi dan sifat ingin mencuba sesuatu yang baru dalam kalangan pelajar. Menurut responden, dalam era pandemik COVID-19 ini, pelajar-pelajar telah dibekalkan dengan pelbagai bentuk gadget demi memudahkan kelangsungan pembelajaran secara maya. Hal ini telah membuka ruang yang sangat luas kepada pelajar-pelajar ini untuk mendapatkan atau mencari bahan-bahan yang boleh memuaskan sifat keinginan mereka yang tinggi. Faktor yang kedua pula ialah disebabkan pelajar-pelajar pada usia ini yang disifatkan sebagai gelojoh, iaitu mereka tidak memikirkan kesan-kesan sampingan yang akan berlaku kepada mereka pada masa akan datang. Sebaliknya, mereka hanya memikirkan kepuasan mereka yang ingin dikecapi ketika membuat sesuatu perkara itu. Hal ini juga kerana pelajar ini belum cukup matang dalam mempertimbangkan kebenaran yang ditemui. Di samping itu juga, kurangnya didikan agama juga menyumbang kepada faktor berlakunya isu ini. Hal ini demikian kerana ajaran tentang akhlak seperti menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan, beradab dan sebagainya kini dipandang enteng oleh masyarakat, khususnya para ibu bapa. Melalui didikan agama yang teguh dapat menjadi regangan moral dalam diri pelajar supaya mereka dapat berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan perkara yang tidak bermoral. Kesan-kesan isu tingkah laku seksual dalam kalangan pelajar, kesan yang pertama iaitu emosi, di mana bagi remaja perempuan, mereka akan merasakan diri mereka tidak suci ataupun kotor. Selain itu, mereka takut akan kisah silam mereka diketahui dan bimbang diri mereka tidak diterima. Kesan yang kedua iaitu ketagih, di mana mereka menawarkan servis seksual secara berbayar dan sanggup melakukan seks atas dasar cinta dan juga sayang terhadap pasangan mereka. Kesan yang ketiga, penularan penyakit berjangkit iaitu yang dinamakan sebagai AIDS dan juga HIV yang disebabkan lelaki dan perempuan yang melakukan seks dengan bebas. Kesan yang terakhir iaitu melancap, di mana aktiviti ini dilakukan bagi memenuhi nafsu seks dan juga kegairahan mereka sehingga mengakibatkan mereka menjadi seorang yang pelupa, lemah tenaga syahwat dan juga lain-lain. Seterusnya, terdapat 5 peranan penting untuk mengatasi isu tingkah laku seksual dalam kalangan pelajar di sekolah, iaitu individu, ibu bapa, guru, masyarakat dan juga negara. Untuk individu, mereka perlu mendapatkan khidmat kaunseling di sekolah ataupun di tempat lain, dan mereka juga perlu mempunyai kekuatan dalam mengawal diri dalam membuat keputusan berkenaan dengan masalah seksual. Yang kedua adalah ibu bapa. Ibu bapa penting dengan memantau pergerakan dan aktiviti anak-anak mereka di rumah dan juga di luar rumah, dan penting juga untuk mereka hadkan masa anak mereka dengan gadget. Yang ketiga adalah guru. Guru perlu memberikan pendidikan dan kesedaran tentang konsep seksual yang sebenar kepada pelajar supaya pelajar tidak menganggap perkara tersebut hanyalah sebagai satu gurauan. Yang keempat adalah masyarakat. Masyarakat juga wajib untuk membuat tindakan untuk menolong orang di sekeliling. Dan negara melalui badan kerajaan ataupun bukan kerajaan, mereka perlu membangunkan kesedaran dan meningkatkan kefahaman setiap individu tentang pendidikan seks dan memberi maklumat yang sebenar tentang kesalahan seksual. Sebagai kesimpulannya, permasalahan tingkah seksual ini semakin kritikal dalam kalangan pelajar yang memerlukan usaha yang menyeluruh daripada semua pihak termasuk ibu bapa, masyarakat, guru, negara, bahkan diri sendiri juga memainkan peranan penting dalam menangani isu ini.
Untuk kesimpulan kajian ini, kami berharap masalah tingkah laku seksual pelajar dapat ditangani bagi melahirkan generasi muda yang berkualiti pada masa akan datang. Selain itu, kami juga berharap kajian ini dapat diperluaskan lagi untuk mewujudkan kesedaran kepada semua pihak agar memperketatkan lagi undang-undang dari segi tingkah laku seksual pelajar.